Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi bersama saya Tun Julia Muhammad Tahir. 12 hari berturut-turut tiada kes kematian akibat COVID-19 dilaporkan. Perkembangan ini mendorong kepada penurunan jumlah kes aktif dalam negara yang kini kurang daripada 200 kes sejak PKPP dilaksanakan. Pada masa sama, kes baharu harian pula kekal mencatatkan 1 digit untuk 4 hari berturut-turut. Bagi kes baharu, sebanyak 6 kes dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif 8,606 kes. Jelas Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, yang menunjukkan perkembangan memberangsangkan sekaligus memberi keyakinan untuk pembukaan semula pelbagai sektor bagi mempertingkatkan ekonomi negara secara tersusun. Jika dibandingkan kadar penyembuhan kes COVID-19 di Malaysia iaitu 96.4%, adalah di antara yang tertinggi di kalangan negara ASEAN. Selain itu, kadar kematian COVID-19 di Malaysia juga merupakan di antara yang paling rendah di seluruh dunia, iaitu 1.4%. Sementara itu, 23 kes pulih dan dibenarkan discharge menjadikan jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 8,294 kes. 2 kes positif sedang dirawat di unit rawatan rapi. ASEAN perlu memastikan vaksin COVID-19 apabila siap dan dipasarkan nanti berada pada harga berpatutan. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, vaksin itu mesti dipastikan dapat diakses dan dikongsi secara adil oleh semua negara di rantau ini. Perkara itu ditekankan sidang kemuncak ASEAN ke-36 yang berlangsung secara maya. Tegas Tan Sri Muhyiddin adalah menjadi tanggungjawab ASEAN untuk melindungi warganya daripada ancaman pandemik itu. Dalam ucapan, beliau turut menekankan dalam memperkasa usaha membendung penularan COVID-19, tumpuan juga perlu diberi terhadap aspek pemulihan semula ekonomi menerusi pelancongan intra-ASEAN. Malaysia feels very strongly that our governments must materialize cohesive plans to quickly implement measures or travel bubbles between green ASEAN member states to shore up investments and create job opportunities for our people. Possibly in the near future, we can also open up our borders for intra-ASEAN tourism to flourish and deliver the much-needed financial boost into our national economies. Travel bubbles merujuk kepada kebenaran pelancong dari negara ASEAN yang berjaya mengawal COVID-19 tanpa perlu melakukan kuarantin. Tan Sri Muhyiddin Yassin turut menggesa Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR bekerjasama dengan ASEAN bagi mempercepatkan proses penempatan semula pemegang kad Suruhanjaya itu ke negara dunia ketiga. Ini memandangkan Malaysia tidak dapat lagi menampung lebih ramai pelarian akibat krisis di wilayah Rakhine. Memandangkan sumber dan kapasiti negara sudah mencapai hadnya. Ditambah pula dengan penularan COVID-19. Yet Malaysia is unfairly expected to do more to accommodate incoming refugees. Despite Malaysia is not being party to the 1951 Refugee Conventions and the 1967 Protocol relating to the status of refugees, we have provided humanitarian assistance to the Rohingya refugees and other refugees from Myanmar. But this situation cannot continue forever. Malaysia secara konsisten menyokong penyelesaian jangka panjang dan berkekalan terhadap penderitaan etnik Rohingya di wilayah Rakhine. Ini kerana golongan itu semakin mudah terdedah kepada eksploitasi meliputi jenayah rentas sepadan seperti penyeludupan, pemerdagangan manusia dan perhambaan. Kehadiran pendatang asing tanpa izin parti di Langkawi dikhawatiri akan menjejas industri pelancongan pulau itu yang kini berada dalam fasa pemulihan. Justru kerajaan diminta memindahkan pelarian Rohingya dari Langkawi dengan kadar segera. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno berkata, penahanan pendatang Rohingya di Kem Bina Negara Wawasan Langkawi perlu dihentikan.
seperti yang saya sebutkan tadi, mereka perlu dipindahkan ke satu lokasi lain yang lebih sesuai. Sama ada mereka dihantar pulang ataupun mereka ditempatkan untuk sementara di mana-mana pusat tahanan sebelum proses penghantaran pulang dibuat. Beliau melawat Radio Malaysia Langkawi FM. 8 Jun lalu, 269 warga Rohingya termasuk satu mayat ditahan dalam sebuah bot kerana menceroboh perairan Langkawi. Kesemua pelarian kini ditempatkan di Kem Bina Negara Wawasan Langkawi buat sementara waktu. Kementerian Sumber Manusia mahu agensi pekerjaan yang mengambil pekerja asing mendaftarkan kemasukan pekerja kepada Kementerian Dalam Negeri. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan, langkah itu untuk tujuan penyelarasan selain memantau serta mengimbangi sektor pekerjaan di negara ini yang memerlukan khidmat pekerja asing. Kementerian juga mahu sistem pendaftaran pekerja asing yang diterima masuk ke negara ini ditambah baik. Kita masih perlukan bantuan daripada pekerja asing. Kita mengkaji, kita akan memberikan kebenaran mengikut keperluan dan kehendak semasa. Pada masa yang sama, walaupun agensi-agensi lain seperti CIDB, MAIDA dan sebagainya ada kelonggaran untuk mengambil pekerja asing, saya telah meminta Kementerian Dalam Negeri supaya mereka mendaftar melalui Kementerian Sumber Manusia supaya kita dapat mengawal. Kalau tidak, kita tidak akan tahu berapa ramai pekerja asing masuk dalam negara, sama ada sektor tertentu ataupun terbuka. Beliau ditemui selepas melawat sebuah kilang di Jasin, Melaka. Mesyuarat khas Menteri-Menteri mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bersetuju membenarkan sekolah dan sekolah agama, madrasah tahfiz, pusat tuition, sekolah-sekolah pendidikan khas serta institusi pendidikan swasta beroperasi. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, tarikh pembukaannya akan diumumkan Kementerian Pendidikan apabila kesemua perkara berkaitan diteliti. Sekolah dan madrasah tahfiz yang berdaftar saja yang dibenarkan dibuka dan perlu mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Sekolah dan madrasah tahfiz yang mempunyai kemudahan asrama perlu mengikut SOP sekolah asrama yang ditetapkan. Tambahnya, madrasah tahfiz yang tidak berdaftar perlu membuat permohonan daripada pihak berkuasa agama negeri. Surau-surau sekolah juga diberi kebenaran untuk digunakan sewaktu sesi persekolahan dengan mematuhi SOP yang ditetapkan termasuk penjarakan sosial. Kerajaan juga bersetuju membenarkan pembukaan semula subsektor pelancongan bermula 1 Julai depan dengan kapasiti 250 orang pada satu masa. Tegas Datuk Seri Ismail Sabri, hanya pekerja warga negara sahaja dibenarkan untuk bekerja dan perlu menjalani ujian saringan COVID-19. Bagi subsektor meetings, mesyuarat, insentif, convention dan exhibition dan juga travel dan trade fair, SOP-nya adalah kita hanya membenarkan 250 orang setiap masa dan kepada semua pengunjung juga perlu memuat turun aplikasi MySejahtera bagi pendaftaran masuk. Bagi operasi spa, wellness dan pusat urut kaki, mereka juga perlu mematuhi SOP yang ditetapkan oleh MKN dan KKM seperti pendaftaran dan pemeriksaan suhu badan, pemakaian pelitup muka dan penyediaan hand sanitizer.
Bertemu kembali. Pengundi pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Don Cini dinasihatkan keluar mengundi mengikut masa yang ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi mengelak pengundi berkumpul di dalam jumlah yang ramai. Maklumat masa keluar mengundi yang digalakkan pada kad bertujuan memastikan memastikan berlakunya penjarakan sosial ketika pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Azhar Azizan Harun, dalam satu kenyataan memaklumkan pengundi yang menerima kad pengundi atau mengetahui maklumat pengundian tidak perlu membuat semakan di barung semakan SPR. Sebaliknya, boleh terus ke saluran mengundi. Bagi pengundi yang tidak menerima kad pengundi, mereka boleh membuat semakan maklumat sehari awal sebelum pengundian. Semakan pemilih boleh dibuat melalui maklumat tertera. Bekalan ayam menjelang perayaan Aidiladha mencukupi. Jaminan itu diberi Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosul Wahid. Mengenai kenaikan harga ayam di pasaran sehingga hampir mencecah RM10 sekilogram, Datuk Rosul berkata penetapan harga maksimum ayam akan dikuat kuasa sekiranya pembekal dan peniaga masih berkeras menaikkan harga bahan mentah itu. Beliau menyatakan demikian selepas meninjau operasi di HDA Poultry dekat Kuala Nerus. Sementara itu, 529 notis mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dikeluarkan kepada peniaga dan pemborong ayam di seluruh negara. Manakala 9 peniaga dan pemborong dikompaun RM4,000 kerana tiada tanda harga. Pemeriksaan dijalankan di 73,841 pasar awam sejak 18 Jun lalu. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP masih mengekalkan peraturan membenarkan pencarum mengeluarkan simpanan pada umur 55 tahun. Menerusi satu kenyataan, kumpulan itu memaklumkan tiada sebarang perbincangan diadakan dengan mana-mana pihak untuk menaikkan had umur pengeluaran itu. KWSP sedia maklum cadangan Bank Dunia untuk menaikkan had umur ahli daripada umur 55 kepada 65 tahun secara berperingkat. Namun kumpulan itu mengambil langkah secara berhemat dalam menetapkan sebarang polisi penting termasuk menjalankan kajian mendalam dan mengadakan rundingan bersama pihak-pihak berkepentingan. Ia bagi memastikan kepentingan ahli sentiasa dilindungi seiring mandat diberikan KWSP. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA dalam perbincangan meminda dasar perhutanan negara yang lebih mampan untuk menjadikan rujukan di peringkat nasional. Menteri Datuk Seri Syamsul Anwar Nasarah memaklumkan dua akta itu adalah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 dan Akta Perhutanan Negara 1984. Akta terbabit akan mengambil kira geografi Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Kementerian saya ketika ini sedang menggubal dasar perhutanan negara untuk membolehkan kita memiliki satu dasar bagi diguna pakai di Semenanjung juga Sabah dan Sarawak. Satu dasar di peringkat nasional yang boleh menjadi garis panduan kepada negeri-negeri untuk memelihara dan memelihara sumber alam yang sangat penting untuk generasi hari ini dan juga masa akan datang. Peringkat kementerian dan kita sedang mendapat pandangan daripada pelbagai pihak dan pemegang taruh untuk membolehkan kita menggubal sesuatu yang terbaik penting kepada negara dan juga kepada rakyat. Kerana keutamaan kementerian saya ketika ini ialah memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat dan menjaga kepentingan negara. Beliau ditemui selepas menjadi panel bicara naratif di Angkasa Puri.
Mengulas lanjut cabaran semasa kementerian itu, Datuk Dr. Syamsul turut menekankan kesedaran masyarakat terhadap sumber asli negara amat penting. Justeru kerjasama dengan pelbagai pihak melibatkan rakyat di akar umbi akan terus dipertingkatkan. Perkembangan luar negara. Sidang Kemuncak ASEAN ke-36 berlangsung secara maya di pengerusikan Vietnam dengan fokus utama pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dan meningkatkan kerjasama serantau. Selain itu, pelan tindak balas terhadap penularan COVID-19 juga dibincangkan pada sidang kemuncak kali ini. Di dalam ucapan pembukaan, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc berkata, sidang ASEAN terus menjadi platform mengukuhkan solidariti dan hala tuju serantau berdepan pelbagai cabaran untuk terus berkembang pada masa hadapan. Jelasnya, pertumbuhan ekonomi ASEAN kini terjejas kerana COVID-19 dan menguncup buat pertama kali dalam tempoh 22 tahun. Ia menuntut kerjasama erat pemimpin ASEAN bagi memastikan pertumbuhan kembali stabil pada suku kedua tahun ini. Sidang kemuncak bertemakan ASEAN responsif dan padu turut membincangkan pelbagai aspek berkaitan kepentingan serantau pasca COVID-19 seperti tindakan China di Laut China Selatan dan perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP. Impak COVID-19 yang melumpuhkan ekonomi negara anggota bergantung pada pelancongan dan ekspor seperti Thailand serta Vietnam turut dibincangkan. Malaysia menggesa komuniti antarabangsa meningkatkan sokongan kepada perjuangan Palestin yang berdepan dasar pengambil alihan tanah oleh Israel. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu turut didesak supaya menggagalkan dasar Israel ke atas wilayah Palestin yang diduduki di tebing barat. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan dasar dilaksanakan Israel hanya menjejaskan usaha perdamaian menerusi penubuhan dua negara Palestin-Israel. Malaysia is deeply concerned over the fate of the Palestinians amidst the continued volatility in the Middle East. Malaysia strongly condemns and rejects Israel's recent announcement to implement its plan to annex part of the occupied Palestinian territory in the West Bank. The illegal and unilateral actions by Israel clearly calls into questions its sincerity towards a peaceful and lasting solution to the long-standing Israeli-Palestinian conflict. Malaysia akan terus berdiri teguh dan bersatu padu dengan rakyat Palestin bagi memastikan dasar Israel itu tidak dilaksanakan. Malaysia telah lama memperjuangkan penyelesaian dua negara berdasarkan sempadan PRAS 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara Palestin. Di bawah kerajaan perpaduan pimpinan Benjamin Netanyahu dan Benny Gantz, Israel dibenarkan memulakan undang-undang pengambil alihan sebahagian besar wilayah yang diduduki di tebing barat bermula 1 Julai ini. Tebing barat termasuk Baitul Maqdis Timur telah berada di bawah penjajah Israel sejak Perang 6 Hari 1967. Penduduk Palestin telah memulakan protes aman bagi membantah rancangan Israel dan memerlukan sokongan komuniti antarabangsa bagi menggagalkan plan yang disokong Washington itu.
Jumlah kes positif COVID-19 seluruh dunia kini hampir 10 juta dengan hampir 500,000 kematian. Di Amerika Syarikat sahaja jumlah kes positif lebih 2.5 juta orang dengan 127,000 kematian. Negara kedua tertinggi kes positif adalah Brazil dengan 1.2 juta orang dan 55,000 kematian. Meksiko pula telah melepasi angka 25,000 kematian dengan 200,000 kes kumulatif di negara dengan 127 juta orang penduduk. Jumlah jangkitan di Argentina pula kini melepasi 50,000 kes. Kes jangkitan di Rusia yang juga tertinggi di Eropah melibatkan 620,000 orang. India pula berada di kedudukan keempat di dunia dan pertama di Asia dengan lebih 500,000 kes. Bagi negara ASEAN pula, jumlah keseluruhan melibatkan 10 negara adalah lebih 130,000 orang dengan Indonesia mencatatkan kes tertinggi sebanyak 51,000 kes, diikuti Singapura dan Filipina, masing-masing 42,000 dan 34,000 kes. Atlet renang para Muhammad Nur Syaiful Zulkafli teruja untuk beraksi buat kali pertama di Tamasya Paralimpik, apalagi layak dalam kategori S5. Jika sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP mereka hanya menjalani latihan ringan di rumah, panggilan ke kem latihan Pusat Road to Tokyo RTT menambah keterujaan atlet kelahiran Sarawak itu. First training sini memang agak memenatkan lah. Saya ambil masa dalam dekat-dekat seminggu lebih kot. Saya nak ambil masa tu. Daripada segi pernafasan, otot semua memang agak sakit lah mula-mula tu. Tapi sekarang ni alhamdulillah dah okey lah, seperti biasa dah. Muhammad Nur Syaiful layak secara merit dalam 4 acara ke Tokyo 2020, masing-masing menerusi acara 50 meter gaya bebas, 100 meter gaya bebas, 200 meter gaya bebas dan 100 meter kuak dada. Beliau turut akui latihan intensif di kem RTT agak memenatkan dalam minggu pertama sehingga menyebabkan dirinya mengalami sakit otot, namun semakin selesa menyesuaikan diri. Paralimpik Tokyo 2020 bakal menjadi tamasya Paralimpik sulung buatnya dan tekad untuk menghasilkan kejutan kelak. Namun ujarnya kelibat perenang para dari China dan Brazil perlu diawasi kerana mereka adalah antara yang terbaik di kolam renang pentas antarabangsa. Tidak dapat dinafikan kehadiran penonton ke stadium membawa aura unik kepada pasukan yang beraksi. Ini menyaksikan segelintir penggiat sukan mengharapkan kerajaan memberi kelonggaran untuk penonton kembali hadir ke stadium. Ini termasuk Ketua Jurulatih Selangor B. Satyanathan yang percaya kehadiran penyokong amat penting dalam bola sepak. Beliau yakin terhadap kepatuhan orang awam dalam mematuhi prosedur operasi standard SOP terutama dalam aspek penjarakan sosial. Tambahnya dengan melihat kepada kapasiti Stadium Shah Alam yang menjadi gelanggang utama Selangor, ia mampu memenuhi segala aspek SOP yang diperlukan jika penonton kembali masuk ke stadium. Hasrat sama disuarakan Ketua Jurulatih Kuala Lumpur, Nizam Azhar Yusof, yang mengharapkan penonton dapat hadir walau berskala kecil. Kebenaran penyokong hadir bukan bermakna stadium akan dibanjiri ribuan penyokong seperti sebelum ini, tetapi sekurang-kurangnya mereka ada dan pastinya mengikut SOP yang ditetapkan. Bagi menangani isu kadar pengangguran belia,
dan juga meningkatkan keboleh pasaran graduan dan juga akan menyediakan insentif kepada majikan yang menyediakan peluang perantis kepada lepasan sekolah dan graduan pada kadar RM600 sebulan. Polis Pulau Pinang mengesyorkan pengurusan di 212 masjid dapat menggunakan sistem yang boleh melancarkan kemasukan jemaah menunaikan solat Jumaat sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Ini selepas Majlis Fatwa Negeri Pulau Pinang membenarkan lebih ramai jemaah berada di masjid dalam satu-satu masa. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Sahabuddin Abdul Manan berkata sistem pemberian kupon atau apa jua teknologi bersesuaian yang boleh diadaptasi pengurusan masjid dilihat boleh membantu mengawal kemasukan jemaah dengan baik, khususnya ketika solat Jumaat. Kan ada satu sistem, tak kira sama ada kupon ataupun apa saja. Setengah tu ada menggunakan WhatsApp. Jadi kalau ada sistem yang boleh mengawal supaya siapa dia tahu dia boleh masuk. Jadi senang, tidak ada kericuhan. Setakat ni memang kita tak ada terima lagi rungutan ataupun laporan mengatakan ada kericuhan di mana-mana tempat jadi masjid dalam Pulau Pinang ni lah. Jelasnya beliau memuji usaha pengurusan Masjid Abdullah Fahim yang menggunakan sistem kupon bagi mengelakkan kesesakan jemaah tanpa wujud sebarang kekecohan. Tinjauan di masjid berkenaan mendapati tiada kesesakan orang ramai yang berlaku. Semuanya berjalan lancar dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Pengurusan masjid juga memberikan taklimat berkaitan SOP semasa berada di masjid sebelum memulakan solat Jumaat. Manakala khutbah juga dilaksanakan kurang daripada setengah jam bagi memenuhi peraturan yang ditetapkan. Bilangan anggota dan pegawai wanita dalam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM di seluruh negara masih rendah, iaitu hanya 5% daripada jumlah keseluruhan 14,000 anggota. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata, jumlah itu terlalu kecil dan pihaknya menyasarkan 30% penlibatan wanita dalam pasukan itu. Sehubungan itu, beliau mengarahkan JBPM memperhebat kempen bagi menarik lebih ramai golongan wanita menyertai pasukan itu. Saya minta pendekatan ini berbeza agar rekrut untuk latihan untuk wanita dibuat berasingan dengan yang lelaki. Jadi mungkin dengan kita khususkan untuk rekrut wanita, latihan rekrut wanita, ianya akan menarik minat lebih ramai lagi wanita untuk menyertai pasukan bomba ini. Baiklah, berita pagi berakhir di sini. Terus amalkan normal baharu dan sama-sama kita patuhi PKP pemulihan. Saya Tun Julia Muhammad Tahir. Salam hormat dan Assalamualaikum.